ada keistimewaan atau pengecualian kepada pesalah dalam prinsip keadilan Islam? Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Jinasami, Berita Tengah Malam. Prinsip keadilan Islam adalah menjunjung amanah Allah, tidak sama sekali memberi sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada sesiapa yang melakukan kesalahan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah bertitah ketegasan prinsip keadilan Islam juga tidak membenarkan sebarang ketidakadilan kepada sesiapa, termasuk kepada mereka yang tidak disenangi dan ahli keluarga. Titah baginda, prinsip keadilan yang tulus lagi terbuka berjaya membangunkan masyarakat adil, saksama, makmur dan sejahtera. Justru kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik pengubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Pada masa sama, Hakim Mahkamah Syariah juga perlu bijak menggunakan kuasa budi bicara dalam menjatuhkan hukuman, terutama melibatkan kes kekeluargaan. Al-Sultan Abdullah turut menyarankan agar hukuman diat dilaksanakan. Hukuman itu dicadangkan baginda sejak 6 tahun lalu. Hukuman diat merupakan harta yang wajib dibayar dan diberikan penjenayah kepada wali atau waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas mangsa. Dalam pada itu, baginda juga menyarankan agar hukuman hikmat masyarakat dipertimbang sebagai salah satu bentuk hukuman kepada pesalah jenayah syariah. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika menyempurnakan perasmian dan pemasyuran Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah di Kuantan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Yoon Sai. Pertemuan berlangsung di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Hadir sama pada pertemuan ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut serta Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon. Kerjasama dua hala selain isu semasa dan serantau antara topik perbincangan Datuk Seri Ismail Sabri dan Lawrence Wong. Lawrence tiba semalam untuk lawatan kerja selama 4 hari yang mengukuhkan lagi hubungan baik dua negara berjiran. Ia merupakan lawatan rasmi pertama beliau ke Malaysia selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Singapura Jun lalu. Lawrence jadual menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Pemasangan kemudahan lokar di sekolah-sekolah rendah seluruh negara akan bermula hujung bulan ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, bagi fasa pertama, tumpuan penyediaan kemudahan itu membabitkan sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi melibatkan murid tahun 1 dan 2. Tapi untuk fasa 1 ini kita buat untuk murid tahun 1 dan juga murid tahun 2. Dan insya-Allah kita akan mula pasang lokal-lokal di sekolah pada penghujung bulan ini. Jadi bulan 10 tu kita akan cuba ikhtiarkan supaya semua perolehan itu telah sampai ke sekolah dan semuanya dipasang. Tapi batch pertama lokal akan mula dipasang pada akhir bulan September ini insya-Allah. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri Majlis Libat Urus Menteri Kanan Pendidikan bersama-sama editor kanan media di Putrajaya. Mac lalu, Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan penyediaan kemudahan lokar di sekolah-sekolah rendah secara berfasa bermula tahun ini sebagai penyelesaian jangka panjang berkaitan isu beg berat yang kritikal dalam kalangan pelajar sekolah rendah.
Selain itu, guru turut digalakkan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP bertema atau modular, pembelajaran berasaskan projek dan simulasi amali bagi mengurangkan kebergantungan terhadap buku teks. Malaysia perlu pastikan asas pendidikan klinikal di negara ini adalah bertaraf dunia untuk menjadi hub ujian klinikal. Kerana itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Malaysia perlu mempunyai penyelidik bertaraf dunia untuk menjalankan pendidikan dalam pelbagai bidang termasuk onkologi, kanser, kardiologi dan penyakit jantung. Satu adalah untuk memastikan bahawa asas penyelidikan klinikal itu berada pada tahap bertaraf dunia. You can advertise yourselves as much as you want, but if you don't have the basis for world-class clinical research, there's no point. So that's really your talent, your facilities, your patient enrollment, and your regulatory framework. All these things are the building blocks to a world-class site, a world-class hub for clinical trial. Khairi menambah untuk menjadi hub ujian klinikal, Malaysia juga perlu mempunyai sistem kawal selia yang baik bagi memudahkan proses ujian klinikal termasuk kelulusan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Clinical Research Malaysia, Hospital Umum Sarawak serta Novartis Malaysia di Kuching. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan bekerjasama dengan syarikat farmaseutical multinasional Novartis untuk memperkenalkan inisiatif Birani bagi memastikan orang ramai mendapat akses kepada saringan kanser payudara. Khairi Jamaluddin memberitahu projek perintis akan jalankan di projek perumahan rakyat Lembah Kelang. Katanya, inisiatif tersebut akan melibatkan pemimpin di peringkat komuniti bagi mempromosikan saringan kanser payudara dalam komuniti. Masyarakat masih mempunyai stigma ketakutan terhadap diagnosis, kos diagnosis dan ketakutan kehilangan payudara sekaligus memberi kesan negatif terhadap program saringan. Kementeriannya akan memastikan dan menggalakkan orang ramai untuk membuat saringan. 392 bilion ringgit diperlukan bagi mengatasi masalah banjir hingga tahun 2100. Itu peruntukan anggaran Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar berhubung langkah jangka panjang mengatasi masalah banjir di negara ini. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, anggaran kos tersebut merangkumi komponen utama tempatan banjir dan saliran bandar sebanyak 230.71 bilion ringgit serta infrastruktur pantai 126.55 bilion ringgit. Kesungguhan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim negara disahirkan melalui satu pelaburan besar kepada sektor air negara diperuntukkan sebanyak 15 bilion ringgit secara off-bajet untuk tempoh 8 tahun bermula tahun 2023 hingga 2030 bagi projek-projek tempatan dan penyelesaian banjir secara menyeluruh serta pembinaan struktur sabur di kawasan kritikal yang terjejas teruk akibat monsun laut. Di samping itu, faktor perubahan iklim turut diambil kira dalam penyediaan reka bentuk pembangunan bagi memastikan infrastruktur air dibangunkan berdaya tahan terhadap kesan fenomena perubahan iklim. Kementerian juga sedang merangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Program Visa Premium PVIP mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Lebih 20,000 permohonan menerusi ejen diterima sejak dilancarkan 1 September lalu, walaupun permohonan hanya dibuka secara rasmi pada 1 Oktober. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, permohonan menyertai PVIP akan diproses Jabatan Imigresen dan diteliti Jawatankuasa Kelulusan untuk pertimbangan sebelum diluluskan. Mungkin kita hanya berikan fasa pertama ni tidak melebihi daripada 25,000. Kerana kalau begitu responnya begitu baik, fasa pertama kita dah bersetuju, Kabinet bersetuju RM200,000 untuk mereka membayar fees yang telah pun ditetapkan. Visa dia sebanyak RM200,000. Kalau ianya baik, mungkin kita pertingkatkan sedikit lagi. Maka sebab itulah saya nak buat mengikut fasa.
Datuk Seri Hamzah ditemui media pada program Menyemai Kasih Rakyat bersama masyarakat Siam di Mata Air Perlis. PVIP berkonsepkan residensi melalui pelaburan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menjana hasil pendapatan negara serta membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan fee penyertaan sebanyak RM200,000 yang mampu menjana kutipan hasil mencecah RM5 bilion bagi fasa pertama. Bajet 2023 diharap membantu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memperkasakan industri bioekonomi negara. Timbalan Menterinya Datuk Ahmad Amzar Hashim juga berharap kepada peruntukan bagi menggalakkan industri teknologi pintar dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui di negara ini. Ini kerana menurut beliau pelbagai rancangan diatur mulai tahun depan bagi merangsang ekonomi negara menerusi Perbadanan Pembangunan Bioekonomi Malaysia, Bioeconomy Corporation. Kita menerima satu lagi tanggungjawab baru yang sebelum ni Bioeconomy Corporation. Jadi bioekonomi ini adalah merupakan satu perkara besar yang sebenarnya yang sebelumnya asalnya duduk di bawah kementerian tetapi diletakkan di bawah MAFI. Kali ini untuk mempercepatkan lagi pembangunan dalam industri berkait dengan bioekonomi ini, Bioeconomy Corporation ini telah dipindahkan di bawah MOSTI dan ini melibatkan peruntukan yang sewajarnya lah. Terdahulu beliau menyempurnakan penyerahan bantuan motosikal, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat di Kuala Terengganu. Motosikal tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengubah nasib penerima serta keluarga. Baik, susulan kenaikan kos sara hidup dan bahan binaan, kerajaan tidak menolak kemungkinan menaikkan syarat kelaikan minima pendapatan isi rumah bagi permohonan rumah mesra rakyat RMR. Namun, Pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB Datuk Muhammad Nizar Zakaria berkata ia bergantung kepada kajian menyeluruh pelbagai pihak seperti Kabinet, Kementerian dan Unit Perancangan Ekonomi EPU. Sekiranya syarat kelaikan dinaikkan ke tahap munasabah, lebih ramai rakyat berpendapatan rendah dan sederhana berpeluang memiliki rumah sendiri. Untuk tahun 2022, sebenarnya 3,000 yang diberikan seluruh Malaysia. Tapi kajian tambah lagi 2,000. Jadi maksudnya tahun 2022 ni 5,000 unit seluruh Malaysia. Dan tahun 2023 insya-Allah 10,000 akan diberi kepada SPNB lah. Masuk berapa awak? Masuk. Tunggu bajet. Tengok bajet lah. Tahun depan. Berdasarkan rekod bermula tahun 2002, sebanyak 51,118 unit RMR telah dibina di seluruh negara, termasuk 4,500 unit Pahang sehingga akhir bulan lepas. Program Rumah Mesra Rakyat merupakan agenda kerajaan sejak tahun 1997 bagi menyediakan rumah bernilai RM75,000 dengan subsidi kerajaan sebanyak RM20,000. Manakala baki RM55,000 adalah pinjaman bank yang diuruskan oleh SPNB dengan komitmen bank tempatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan kunci Rumah Mesra Rakyat dan indens kelulusan projek kepada 14 kontraktor di Dewan Utama Majlis Daerah Jerantut Pahang. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Baik, bertemu kembali. Bagi memastikan reputasi KLIA kekal sebagai salah satu lapangan terbang terbaik dunia, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memulakan program penggantian Aerotrain setelah 24 tahun beroperasi. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, penggantian itu membolehkan penumpang merasai pengalaman menaiki Aerotrain moden yang diperbarui perkhidmatannya. Program penggantian Aerotrain dengan kos lebih RM700 juta itu membabitkan 2 fasa.
You need to have a new technology, new train as well. So we come to this stage, I think we have to move forward. So why you wait 24 years for this? It will, well, the process is not easy for your information because the technology changes. And of course, a lot of deliberation has to be made. So finally, based on the consultation and the consultants also come forward to give us the best options and the best technology to be used. Sementara itu, Pengarah Urusan Malaysia Airports, Datuk Iskandar Mizal Mahmud berkata ketika ini fasa reka bentuk sedang berjalan dan dijangka selesai pada 2023. Ia akan diteruskan dengan fasa pembinaan yang dijadual siap pada 2025. Buat masa ini, Malaysia Airports menyediakan 1 aerotrain dan 9 bas untuk memudahkan pergerakan penumpang. Khazanah semula jadi serta tinggalan sejarah perlu dijaga untuk tetapan generasi akan datang dan menjana ekonomi dalam bidang pelancongan. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias berkata, Labuan Geopark telah diiktiraf sebagai salah satu geopark kebangsaan. Pengiktirafan itu diperakukan pada 16 Disember 2021 melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli setelah penilaian dibuat pada 20 hingga 24 November 2021 lalu. Pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan dan dirancang untuk membangunkan jenama Labuan Geopark. Beliau berucap ketika merasmikan Hari Bersama Pelanggan Perbadanan Labuan HBPPL dan pengiktirafan Labuan Geopark di Anggerik Square, Ujana Kewangan, Labuan. Pelbagai pengisian diadakan pada HBPPL kali ini, antaranya Explores HBPPL 2022, pertandingan TikTok dan fotografi. Selain itu, turut diadakan pertandingan Tingkah Geruh 2022 Akar Kita Zapin Siri 5 yang menampilkan artis jemputan Nur Aniza Idris. 2 buah rumah hangus dijilat api dalam satu kebakaran di Kampung Ranca-Ranca Laut, Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan dalam satu kenyataan memberitahu panggilan diterima pihaknya kira-kira pukul 3.38 minit petang daripada orang awam. Kebakaran melibatkan 2 buah rumah yang didiami oleh 4 buah keluarga namun tiada mangsa terlibat semasa kejadian. Operasi pemadaman api melibatkan 27 orang anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranca-Ranca, BBP Layangan dan BBP Central. Ia turut mendapat kerjasama daripada pihak ASEAN Supply Base dan Sabah Electricity Sendian Berhad. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 4.12 minit petang. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Pejabat Perandaan memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah menerima suapan untuk dirinya sendiri. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub berkata sumbangan yang diserahkan oleh Pegawai Ultra Kirana Sendian Berhad UKSB kepada Ahli Parlimen Bagan Datuk itu adalah secara peribadi dan tidak pernah dibayar ke dalam akaun UMNO walaupun bayaran itu dikatakan untuk sumbangan politik. Jelasnya lagi, keterangan daripada 3 saksi utama termasuk 2 bekas pengarah UKSB iaitu Harry Lee Wee Kun dan Wan Koris Shah Wan Abdul Ghani serta pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun adalah konsisten berhubung penyerahan wang tersebut. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Ia bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat sehenti di China dan visa luar negara VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya wang tunai $1,150,000 Singapura, RM3 juta, RM15,000 Swiss franc dan $15,000 Amerika daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Pendakwaan akan menyambung hujahan di hadapan Hakim Datuk Yazid Mustafa esok.
Seramai 98 keluarga masyarakat orang asli suku kaum Mendrik dan Batik di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Gua Musang, Kelantan mendakwa hilang sumber pencarian apabila sumber ikan di Sungai Lebir semakin pupus sejak 5 tahun kebelakangan ini. Penghulu Kampung Pasir Linggi, Harun Ismail berkata masalah itu dipercayai berpunca daripada air Sungai Lebir yang keruh dan tercemar kesan daripada aktiviti perlombongan. Menurutnya, susulan aktiviti perlombongan itu banyak ikan mati dan pupus. Untuk tentang isu air, Sungai Lebir memang masalah lah ke penduduk Pasir Linggi ni. Disebabkan terlalu kotor. Kalau kita mengikutkan kita pergi sungai itu memang terlalu kotor. Tak boleh nak mandi. Daripada segi nak cari ikan tu memang tak boleh langsung lah. Ikan ada tapi mati, banyak orang mati kerana tak tahu toksik ke apa racun ke apa, tak tahulah. Penduduk pernah jumpa sendiri pada tahun lepas nak kata memang banyak orang mati lah. Ikan termasuk ikan ikan joro, Kelantan panggil lah, ikan kelas pun ada, lepas tu ikan tomang galek, yang kuat ikan pak pandi, orang kata ikan kentrak tu. Penduduk juga tidak berani menggunakan air sungai itu kerana bimbang keracunan. Satu tan ikan mati. Habis baru dia nak kes tu. Tu lalu kena juga pergi ambil ikan tu. Banyak tahun juga lah. Kita ada rumah ni juga cuma selalu sini. Kita agak seksa ke rumah ni. Itu nasib ada kuat aja buat buang air tu. Tidak susah kita makan air sungai tu. Kan tidak susah. Susah mampu lah saya. Dia kata penyakit itu apa dia kata? Tapi saya tak percaya dah. Saya racun benda ni. Ikan mati ni kerana racun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paloh, Amran Arifin mengakui menerima aduan daripada penduduk kampung berkenaan Sungai Lebir yang tercemar. Saya mengambil perhatian tentang aduan penduduk ini yang sudah pastilah bila sungai tercemar, kehidupan akuatik akan terjejas dan sudah tentu akan menjejaskan pendapatan bagi penduduk yang bergantung rezekinya kepada sungai lah, terutamanya nelayan darat yang ada di sekitar Pasir Linggi, Kampung Miok, Sungai Lepah, Susu Dara dan sebagainya. Jadi saya akan ambil perhatian dan saya akan rujuklah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dari segi penjagaan sungai ataupun seterusnya kepada pihak yang berkenaan lah. Terdapat lebih 500 penduduk kampung orang asli di Kampung Pasir Linggi. Baik, kita mulakan dengan Sukan Dutchball. Skuad lelaki kebangsaan memberikan kabar gembira buat peminat sukan tempatan apabila berjaya merampas kembali gelaran juara pada kejohanan Dutchball dunia di Kanada. Pada perlawanan berlangsung di Pusat Sukan Komuniti Saville, Edmonton, itu skuad lelaki negara yang berada pada ranking pertama dunia tidak berdepan masalah besar untuk menundukkan pasukan Australia dengan keputusan 10-5 sekaligus meraih pingat emas. Kemenangan itu sekaligus mengulangi kejayaan pada edisi 2017 dan 2018. Skuad lelaki sebelum ini bergelar naib juara di Cancun, Mexico pada 2019. Dalam pada itu, skuad Dutchball campuran negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak pada penampilan pertamanya di pentas berprestij berkenaan selepas tewas 3-5 kepada pasukan tuan rumah. Pasukan Dutchball wanita pula terpaksa akur pulang dengan tangan kosong selepas kalah dengan keputusan 3-7 di tangan pasukan Australia pada penentuan pingat gangsa. Festival Catur Malaysia kembali dianjurkan selepas tertunda selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Memasuki edisi ke-17, festival kali ini menerima penyertaan sekitar 250 peserta termasuk dari 11 negara.
Jelas pengarah kejohanan Ali Emira Syamimi, kejohanan yang hampir memasuki 2 dekad ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan daripada penaja seperti IGP Group, Yayasan Datuk Tan Chin Nam dan banyak lagi. This festival this year is the 17th year. So honestly, we have crossed a decade already, and we're coming to the second decade. So Malaysian Chess Festival honestly brings a lot of aside from tourism for Malaysia, it also increased the prestige of chess in Malaysia as well. So I think it's important that sports itself and also chess itself as a sport is actually brought up to a brand new level in Malaysia. Festival Catur Malaysia mempertandingkan 3 kategori iaitu Rapid Team, Terbuka Malaysia dan Merdeka Bliss yang akan berlangsung dari 2 hingga 12 September. Kejohanan turut menarik penyertaan 7 Grandmaster, antaranya Prias Moro Novendra dari Indonesia, Lee Moulton dari Australia, G Mitraba dan V Karthik dari India. Kedah Darul Aman KDFC mengumumkan Tan Sri Dr. Mohamed Daud Bakar sebagai pemilik saham terbesar Darul Aman Football Club Sdn Bhd. Sebelum ini, Tan Sri Dr. Mohamed Daud merupakan penaung KDFC yang dilantik oleh Menteri Besar Kedah merangkap Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Aktif memacu KDFC sebagai penaung melalui pendanaan kelab serta jaringan besar dengan syarikat korporat, fasa seterusnya peranan Tan Sri Dr. Mohamed Daud akan lebih besar dengan menentukan hala tuju kelab bola sepak ini ke peringkat lebih tinggi. KDFC dalam kenyataan memaklumkan selaras dengan era penswastaan kelab bola sepak di Malaysia, penambahan pegangan saham dilihat strategi lebih dinamik untuk menarik lebih banyak peluang perniagaan di era bola sepak moden. Beliau merupakan seorang usahawan dalam pelbagai bidang di samping memimpin beberapa agensi besar negara dan tepat pada masanya untuk membangunkan kelestarian kewangan, tabir urus dan tata kelola, fasiliti, prasarana serta kualiti pemain dan kejurulatihan dalam KDFC. Pemilikan saham oleh individu seperti Tan Sri Dr. Mohamed Daud Bakar adalah langkah awal KDFC ke arah penswastaan sepenuhnya sebelum 2023. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.